So sekarang ni isu yang selalu masih lagi dalam perbincangan ataupun perdebatan ataupun perselisihan faham di antara kebanyakan fotografer ni ialah nak shoot dalam RAW ke, nak shoot dalam JPEG ke, kenapa nak shoot RAW kalau boleh shoot JPEG, ataupun kenapa nak simpan gambar yang besar-besar kalau boleh simpan dalam size kecil. So at the time of video ni, hari ni sudah hari ke-16 puasa. So aku harap korang punya puasa berjalan dengan lancar lah. So semua orang puasa, tak ada yang ganti lah, kecuali ada keuzuran lah. So petang ni aku rasa ada satu topik yang aku terfikir yang aku rasa agak menarik lah untuk aku share lah. Okay, untuk hari ni aku nak share tentang format kamera. So basically dalam kamera ada dua format. Satu format JPEG yang mana extension dia selalunya kita tengok JPG ataupun JPEG. Yang kedua kita ada RAW format. So RAW format is in general lah, macam mana orang selalu sebut JPEG ni kan. Untuk RAW format, macam kalau Canon kita ada format CR2. Kalau untuk brand-brand lain ada mungkin pakai TIF ataupun DNG. Tapi lately tak silap aku, Canon introduce RAW format baru yang dia bagi extension upgrade lah, CR3. Which is CR2 dengan CR3 ni aku tak study lagi lah apa beza dia. Tapi CR3 ni as aku tahu yang the latest RAW format untuk Canon punya DSLR lineup. Okay, JPEG format ni apa? Format JPEG ni senang kata format yang mana gambar tu telah dihasilkan, telah diproses. So bila kita ambil gambar telah diproses dalam kamera punya processor ataupun smartphone punya processor tu, dan dia selalunya akan save gambar tu dalam format JPEG. Satu format yang boleh dibaca oleh kebanyakan komputer yang ada sekarang lah, macam Windows, MacBook dan sebagainya, operating system lain, even termasuk Linux pun boleh baca gambar yang berformat JPEG ataupun JPG ni. Pada kebiasaannya saiz gambar yang berformat JPEG ni saiz dia lebih kecil. Selalunya dalam 3MB, 5MB, depend on berapa banyak data yang ada dalam gambar tu. Selalunya data ni boleh ditentukan oleh brightness lah ataupun kontras ataupun any adjustment yang kita buat terhadap gambar tu. Size resolution kan, dia punya tinggi, dia punya lebar ni mempengaruhi dia punya size. Selalunya JPEG punya size lebih kecil, dalam 3 hingga 5MB. Macam tu lah, tak terlalu besar lah untuk kita simpan. Dan sifat lain JPEG punya karakteristik ni ialah gambar ni dia compress. Dia sudah compress punya size lah, tapi still dapat view dengan resolution yang besar lah. Okay, selepas tu RAW format ni format apa pula? Untuk lebih senang explanation, aku boleh bagi konsep ataupun analogi lah, yang RAW format ni umpama filem tapi dalam kamera digital. Maksudnya you ambil gambar tu, apa yang nampak tu you ambil gambar, tapi gambar tu belum diproses. Gambar tu bersifat mentah lah kita panggil, sebab tu nama dia RAW format. And then selalunya format file ni dia lebih besar. Kadang-kadang macam aku punya case experience, format untuk satu keping RAW image hampir-hampir bersamaan dengan resolution kamera tu lah. Let's say kamera tu resolution dia 13MP. So size keping RAW format file hampir ber 13MB, 11MB ke 13MB untuk satu keping. Dan RAW format ni, RAW image file ni dia bukan compress punya file. Maksudnya semua data ada dekat situ, tinggal untuk you proses saja dalam post processing. So post processing boleh guna macam-macam software lah. Ada Adobe Photoshop, ada Adobe Lightroom, dan mungkin ada third party software yang lain lah untuk proses RAW format image ni. So sekarang ni isu yang selalu masih lagi dalam perbincangan ataupun perdebatan ataupun perselisihan faham di antara kebanyakan fotografer ni ialah nak shoot dalam RAW ke, nak shoot dalam JPEG ke, kenapa nak shoot RAW kalau boleh shoot JPEG, ataupun kenapa nak simpan gambar yang besar-besar kalau boleh simpan dalam size kecil. So opinion aku ataupun pendapat aku lah, bagi aku lah, senang cakap lah, bila nak shoot RAW, bila nak shoot JPEG ni depend kepada situasi kita nak ambil gambar tu, depend kepada majlis kita nak ambil gambar tu, depend kepada jenis gambar yang kita nak hasilkan tu. Pada aku, kalau aku tak nak proses banyak-banyak, kalau aku tak nak, aku fikir gambar ni aku tak nak edit lagi lah, kemudian aku just shoot JPEG. Okay, kalau aku nak edit pun aku edit dalam JPEG. Aku terpaksa hadap apa efek ataupun apa hasil akhir yang kamera bagi tadi, dan aku kena edit bagi jadi yang apa yang aku nak lain. Aku nak kontras lebih ke, walaupun dah ada kontras tapi aku nak lebih lagi, ataupun gambar yang ambil dalam JPEG tadi mungkin under exposure, and then aku rasa aku boleh naikkan lagi exposure dia lagi through post processing. Even in JPEG, benda tu kena fikir sikit lah kan. So kalau untuk RAW pula, apa keadaan bila aku nak shoot RAW ni?
Kalau aku, gambar-gambar yang event, contohnya event kahwin, gambar-gambar landscape, gambar makro yang macam aku selalu ambil makro, aku akan shoot raw. Gambar landscape aku akan shoot raw. Event-event aku akan shoot raw. Kalau setakat gambar-gambar pergi melancong, gambar pergi melancong kalau ada pemandangan, yes, aku akan shoot raw. Tapi kalau setakat pergi jalan-jalan, gambar dengan kawan-kawan, itu semua aku akan shoot JPEG. Lagipun senang nak spam, kamera processor dia lebih cepat proses raw, so boleh shoot burst lebih laju lah. So untuk orang yang baru nak mendalami dalam dunia fotografi ni, dia perlu tahu bahawa macam aku sebut tadi, JPEG adalah format yang image format akhir yang dihasilkan oleh kamera kita. RAW ni adalah format mentah ataupun format umpama filem lah. You still boleh processing kemudian. Sebab filem by default bila you ambil dari kamera, bila you keluarkan filem roll daripada kamera tu, bila you cuci pun, sebenarnya filem tu kalau kita tak proses dia ada macam-macam efek kat kamera. Kadang ada bintik, ada habuk, macam-macam ada dekat filem tau, filem strip bro. Tapi bila kita hantar ke lab, dia buat sedikit post processing semua, gambar yang hasil gambar yang kita dapat print tu sebenarnya lebih cantik daripada apa yang berada di film strip. Umpamanya macam tu je raw ni. Okay, so raw ni kelebihan dia lebih tak ada pada JPEG lah, you boleh post processing kemudian. Okay, contoh let's say wedding lah, senang kata wedding dekat satu event, you ambil banyak momen dah, you ambil banyak keping dah, tapi ada satu tu momen tu cantik, tapi tiba-tiba let's say lah gambar tu overexpose sikit, overexpose by 2 stop let's say kan, you still boleh edit dalam post processing. You boleh turunkan balik exposure tadi dalam Lightroom ataupun Adobe Photoshop tanpa mengurangkan kualiti dia sangat-sangat, tanpa memberi kesan yang banyak terhadap gambar tadi. Sebab format RAW tu sendiri dia bagi flexibility untuk you edit dalam post processing. Even macam kalau let's say aku shoot gambar makro sekalipun, you see makro setup, you letak flash atas kamera and then you shoot direct terhadap subjek, walaupun you punya flash setup tu dah ada diffuser, tapi sometimes dia still bagi overexpose dekat certain area tau. Tapi dengan shoot dalam RAW ni, aku boleh still adjust dekat mana perlu. Mungkin aku nak rendahkan highlight, mungkin aku nak rendahkan dia punya exposure. So benda tu boleh buat kalau kita shoot dalam RAW format. Okay, so sebagai contoh, aku ada gambar ni. Okay, ni gambar macam kerik ke apa benda tak. Okay, ni default gambar yang aku ambil dalam format RAW. So kat sini kita tengok dia punya file name image_6500.cr2. So dekat sini yang merah ni adalah point di mana gambar ni ada overexpose, cahaya ataupun highlight lalu terang kat bahagian ni. So dalam post processing aku boleh mungkin cuba rendahkan exposure dulu. Oh, gelap, katakan makin jadi gelap kan. So let's say aku undo balik, and then aku boleh rendahkan highlight. Let's say rendahkan highlight. Okay, itu masalah highlight, dia tak nampak terlalu cerah. Okay, let's say aku tutup dia punya indikator ni. By default ialah kosong. Okay, by default macam ni. Kalau aku naikkan, nampak dia makin cerah. Okay, kalau aku rendahkan, okay, dia nampak lebih slightly better lah, lebih senang, tak terlalu cerah, tak terlalu ni sangat. Padahal exposure still sama. Ini antara yang tool yang menarik lah. Kenapa you kena, bila you nak shoot RAW itu you kena decide lah. Let's say fotografer di Padang, ada yang boleh shoot RAW, ada yang nak shoot JPEG. Dia depend pada momen ataupun bila mereka nak gunakan gambar tu, ataupun adakah mereka perlu lebih editing lagi gunaan gambar tu, adakah semata-mata untuk suat gambar saja, ataupun mungkin untuk majalah, ataupun mungkin untuk print large scale. Benda-benda tu sebab dia nak edit kemudian, sebab mungkin mereka nak edit kemudian, jadi mereka can shoot dalam RAW format. So macam aku dah tunjuk flexibility tools yang ada dalam kamera RAW punya tools dalam Photoshop lah. In this case is Photoshop lah. You boleh guna untuk adjust balik exposure ataupun highlight akibat overexpose, ataupun maybe certain angle tu yang dapat cahaya yang tak menarik kan terhadap gambar kita tadi. Kalau dalam RAW dia tak macam tu lah, gambar dia bukan nampak seperti gambar RAW, dia gambar yang dah proses. Kalau overexpose lah, kalau underexpose lah, you still boleh edit, tapi dia punya limitation lah. Limitation dia ada limitation lah, dia tak boleh go terlalu banyak sangat. Dalam format RAW you still boleh kata apa, main-main dengan setting tu, dengan setting editing tu. So sekarang kita dah boleh decide kan, nak shoot RAW ataupun nak shoot JPEG. Dia depend atas masing-masing atas kehendak ataupun keperluan gambar tu di penghujungnya. Apa yang kita nak buat dengan gambar tu kemudian, adakah setakat semata-mata nak upload Instagram atau Facebook. So benda tu pun berperanan lah bagi aku. Aku rasa untuk gambar-gambar yang aku shoot RAW, aku shoot je RAW, edit and then export in high resolution, and then baru aku upload. Sebab Facebook dan Instagram semua ni akan compress, export in high resolution sikit and then baru upload.
Macam tu je. So dia benda senang je kan. Kita boleh decide sendiri kita nak shoot macam mana, format apa, berapa keping, dekat mana. Dia tak ada salah, tak ada silap lah untuk siapa yang nak shoot apa-apa format yang dia nak pun. Sebab dua-dua format ada pro and cons masing-masing lah. Macam aku bagi tahu awal tadi, JPEG size dia lebih kecil sebab dia compress. RAW pula size dia lebih besar sebab dia uncompressed, and data-data dia still banyak. Data-data gambar tu lah kan, dari segi highlight, contrast, image, semua sharpness, semua tu data yang terhadap gambar tu. So dia uncompressed, maksudnya all data intact dekat gambar tu. That's why size dia besar. Cumanya orang akan nampak dia punya pro, dia punya cons dia maybe diperlukan storage yang lebih besar lah untuk store all raw data. Yes, memang at some point you kena upgrade jugalah you punya computer storage system untuk store all your raw data, raw format image. Unless maybe you ada gambar-gambar yang nak buang, you buang lah untuk free up space. Or not, you just upgrade lah. Same juga dengan JPEG pun, until some point you still kena upgrade juga sebab you dah store terlalu banyak. Semua gambar yang rasa sayang untuk buang, dan bila dah penuh storage still kena upgrade juga. Benda sama saja. So aku rasa korang semua clear lah kan, beza dua format ni kan. Kalau dalam video pun dia ada format yang tertentu juga. Ada dua format untuk compression, kita boleh pilih lah. Macam dalam video kita boleh record H.264 ataupun H.265 ataupun orang panggil HVEC lah, dia punya format, di mana dua-dua ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. So benda tu dalam next video lah aku rasa. Tak berkaitan sebab ni gambar, kita cerita pasal foto saja. So aku harap benda ni clear lah. Benda ni tak patut menjadi suatu yang berpanjangan lah dalam discussion. Benda ni sebab dia ada pro and cons masing-masing. Everyone boleh adapt mana sistem yang dia nak, mana format yang dia nak pakai kan. Sebab itu benda ni still ada dalam kamera masing-masing, sebab ada pengguna dia, ada pengguna masing-masing dia. So kalau korang rasa ada apa-apa penambahan yang aku tak cover dalam video kali ni, ataupun ada suggestion lain, try komen lah kat bawah supaya mungkin aku boleh buat penambahbaikan dalam video-video seterusnya atau apa-apa semua kan. So sekarang pun dah dekat waktu berbuka puasa. So I see you guys in next one.